Fokus negeri di bawah bayu. Speaker DUN dahului penerima darjah kebesaran tertinggi Sabah sempena ulang tahun rasmi Yang di-Pertua Negeri. Perinciannya bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Ya, sahih. Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya mendahului senarai 54 penerima darjah kebesaran bintang dan pingat kehormatan negeri sempena hari jadi rasmi ke-69 Tuan Yang Terutama TYT Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu hari ini. Datuk Seri Kazim antara 6 penerima Seri Pingat Darjah Kinabalu SPDK iaitu darjah kebesaran tertinggi Sabah dan membawa gelaran Datuk Seri Panglima. Turut menerima penganugerahan darjah kebesaran SPDK ialah Timbalan Ketua Menteri Sabah III Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki, bekas Menteri Kewangan Negeri Datuk Seri Panglima Muhammad Nor Muhammad Mansor, bekas Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Ilyas Ibrahim dan Ahli Perniagaan Datuk Seri Panglima Lim Hau Kuang. Sementara pengurniaan darjah kebesaran kedua tertinggi negeri iaitu Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK dan membawa gelaran Datuk didahului Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah, Panglima 5 Division Markas Division ke-5 Infanteri Kem Lok Kawi Kota Kinabalu Major General Datuk Abdul Rahman A. Wahab turut menerima anugerah PGDK Pembantu Menteri Kewangan Datuk Jasni Daya, Pembantu Menteri Belia dan Sukan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharram. Bagi kurniaan watikah pelantikan Jaksa Pendamai JP, seramai 7 orang penerima didahului Timbalan Ketua Menteri Sabah II Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan. Secara keseluruhan, seramai 1,407 orang penerima darjah kebesaran, bintang dan pingat kehormatan negeri Sabah sempena hari jadi rasmi ke-69 TYT Sabah pada tahun ini, termasuk 6 penerima SPDK, 81 PGDK, 131 ahli setia darjah Kinabalu ASDK, 246 ahli darjah Kinabalu ADK, 319 bintang setia Kinabalu BSK, 393 bintang Kinabalu BK, 9 JP dan 222 penerima pingat perkhidmatan terpuji PPT. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor memberitahu kerajaan negeri terus bertekad memperhebatkan lagi momentum pembangunan negeri Sabah di samping menambah baik kualiti hidup rakyat melalui pelbagai program dan inisiatif. Menurut Datuk Haji Ji, masih banyak yang perlu dilakukan, namun sebagai pemimpin dan kerajaan yang bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan, agenda membela nasib rakyat dengan memacu pembangunan di seluruh negeri akan terus diperhebatkan meliputi pelbagai sektor pembangunan. Katanya, agenda pembangunan negeri khususnya Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ kini berada di landasan yang betul dan mula menampakkan hasil positif. Tambahnya, Sabah telah membelanjakan 2.39 bilion ringgit atau 45.67% daripada 5.23 bilion ringgit yang diperuntukkan di bawah Rolling Plan kedua, Rancangan Malaysia ke-12 untuk projek pembangunan setakat 4 September lalu. Beliau berkata demikian dalam ucapan menjunjung kasih pada Majlis Istiadat Pengurniaan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Negeri Sabah bagi tahun 2022 sempena hari jadi rasmi ke-69 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah di Istana Seri Kinabalu. Sementara itu, ketika menyampaikan perutusan TYT, Tun Johar menyeru kepimpinan dan anggota perkhidmatan awam untuk terus memberi perkhidmatan terbaik demi kesejahteraan rakyat negeri ini. Turut hadir isteri Yang di-Pertua Negeri, Toh Puan Hajah Nurdidah Tan Sri RM Jasni.
Sebanyak 58 kontingen menyertai istiadat perbarisan sempena hari jadi rasmi ke-69 Tuan Yang Terutama TYT yang di Perdana Negeri Tun Juhar Mahiruddin di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Kategori kontingen terlibat adalah Jabatan Kerajaan Tidak Berpakaian Rasmi, Pertubuhan Bukan Kerajaan, Persatuan Etnik Sabah, Swasta serta Jabatan Kerajaan Berpakaian Seragam Rasmi. Acara dimulakan dengan tahbik hormat diraja daripada Pasukan Kawalan Kehormatan Utama Batalion Ketiga Regimen Askar Melayu Diraja. Seterusnya lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku dimainkan oleh tambor Tentera Darat Malaysia beserta tembakan meriam sebanyak 17 das daripada Regimen ke-6 Artileri Diraja. Acara diteruskan dengan pemeriksaan kawalan kehormatan utama oleh Tun Juhar sebelum memeriksa perbarisan kontingen dengan menaiki kenderaan istiadat. Majlis diserikan lagi dengan acara persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah serta persembahan Kuaya Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Semalam, kira-kira 1,000 umat Islam di sekitar Kota Kinabalu menyertai majlis tahlil dan doa selamat sempena Hari Jadi Rasmi ke-69 yang di Perdana Negeri yang berlangsung di Masjid Nurul Hikmah Bukit Padang, Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, Tun Juhar turut menyaksikan penyampaian replika cek bernilai RM130,000 daripada Majlis Ugama Islam Sabah Muiz, tabung zakat yang disampaikan timbalan yang di-Perdana Muiz, Ustaz Malai Ali Malai Ahmad kepada Jabatan Kuasa Masjid Nurul Hikmah, Jahad Lasuki. Kerjasama masyarakat penting bagi memastikan keselamatan negeri ini sentiasa terjamin. Ini termasuk menyalurkan maklumat kepada pihak Eastern Sabah Security Command ESCOM agar tindakan pencegahan dapat diambil sekaligus menghapuskan sebarang bentuk ancaman keselamatan yang cuba bertapak di kawasan pantai timur Sabah. Demikian dinyatakan Timbalan Ketua Staf Risikan Angkatan Tentera ATM ESCOM, Set Zulkifli Set Abdul Rahman dalam sesi Pocket Talk Commander Eastern Command bertajuk Zon Selamat Sabah Timur Zon Selamat sempena program Kita Demi Negara Zon Sabah di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu. Kira-kira 3,000 pengunjung menghadiri sesi Pocket Talk ini melibatkan pelbagai agensi keselamatan antaranya Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Program Kita Demi Negara Zon Sabah ini berlangsung selama 2 hari dan berakhir esok, turut mengadakan pertunjukan tempur tanpa senjata ESCOM. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Zon Daerah Sandakan meliputi Kinabatangan, Beluran, Telupit dan Tongod siap siaga menghadapi monsun timur laut. Ketua Zon JBPM Sandakan, Martin Thomas berkata, kesiapsiagaan itu meliputi anggota bertugas dan aset yang mencukupi untuk digunakan bagi operasi menyelamat semasa bencana. Tumpuan utama kawasan banjir dalam zon daerah Sandakan ialah Sungai Gumgum, memanjang Beluran dan Sungai Kinabatangan. Baru-baru ini kita ada buat lawatan lah, lawatan dengan OCPD Sandakan lah untuk berkenaan perancangan sekiranya berlaku banjir di daerah ataupun di Sungai Memanjang. Martin menyatakan demikian kepada pemberita semasa program saringan kesihatan anggota JBPM di Balai Bomba daerah Sandakan. Lebih 4,000 penduduk menerima manfaat perkhidmatan jalur lebar yang disediakan di Pusat Ekonomi Digital PEDI Kampung Lor Malong Kunak sejak 2010. Daripada jumlah itu, seramai 354 usahawan diberikan bimbingan dan latihan mengenai kaedah pemasaran menerusi media sosial. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Muhammad Mentek yakin PEDI berupaya melahirkan lebih ramai masyarakat celik teknologi serta usahawan berdaya saing. Jadi saya harap mungkin selepas ini akan ada rakan digital yang dilantik yang mungkin dapat berusaha untuk meningkatkan lagi penyertaan di kalangan usahawan untuk hadir ke PEDI ini sendiri. Dan PEDI ini bukan saja memberi manfaat kepada usahawan tetapi juga kepada pelajar-pelajar yang tinggal di kawasan ini. Beliau ditemui selepas mengadakan lawatan ke PEDI Kampung Lor Malong di Kunak.
Terdahulu beliau menghadiri program Suai Mesra bersama komuniti keluarga Malaysia daerah Kunak melibatkan Kampung Lor Malong, Pangi Mesej dan Kampung Bagiang di Masjid Nur Hidayah, Kampung Lor Malong. Baik, sekian paparan dari Negeri di Bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus sahaja bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi? Terima kasih Rita. Baik, kita akan berhenti berehat seketika.